Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama-sama Ustazah Farida di dalam kelas tafsir. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Jadi sebelum kita mulakan kelas, mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi semua orang dah bersedia untuk belajar? Mari kita mulakan pelajaran. Pelajaran kita hari ini ialah Surah Quraisy. Surah Quraisy adalah surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah. Ia bermakna kabilah Quraisy. Apakah makna kabilah murid-murid? Kabilah bermakna kaum ataupun suku. Surah Quraisy merupakan surah yang ke-106 dan mengandungi 4 ayat. Siapakah kabilah Quraisy murid-murid? Kabilah Quraisy atau kaum Quraisy adalah orang-orang yang berasal daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bermakna Nabi Muhammad adalah dari kalangan kaum Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka bertempat tinggal di Mekah. Jadi murid-murid, orang-orang dari kaum Quraisy ini sudah menjaga Kaabah dan Masjidil Haram secara turun-temurun. Maknanya dari sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam. Jadi sewaktu zaman Nabi Ismail alaihi salam banyak orang yang beriman dan yang mengunjungi atau yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah bukan hanya orang-orang Mekah saja yang mengunjungi Kaabah, termasuk orang-orang daripada luar Mekah. Mari sini Ustazah tunjukkan. Jadi Mekah di kawasan ini, kemudian ini ialah Kaabah. Yang masuk ke dalam kawasan ini bukan hanya orang-orang Mekah tetapi juga orang-orang di sekeliling dari tempat yang jauh-jauh semuanya datang untuk mengunjungi Kaabah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin lama semakin orang-orang ini tersesat jalan sehingga mereka akhirnya ramai yang menyembah selain Allah, iaitu menyembah patung-patung berhala. Dalam masa yang sama ini juga, orang masih ramai mengunjungi Mekah yang membuatkan peluang perniagaan yang sangat bagus dan kaum Quraisy dikenali ramai sebagai peniaga-peniaga yang sangat hebat. Disebabkan itu murid-murid jadi ramai dari kalangan kaum Quraisy ini yang selalu melakukan perjalanan jauh untuk berniaga dan mendapatkan stok perniagaan. Maknanya mereka keluar daripada Mekah untuk mendapatkan bahan-bahan berniaga atau membawa barang-barang dari Mekah untuk diniagakan di tempat yang lain. Jadi, pada musim panas, mereka akan menuju ke Syam. Syam ialah negara di kawasan utara Mekah. Manakala pada musim sejuk, maka mereka akan ke Yaman. Yaman di bahagian selatan. Mari kita lihat di mana kedudukan yang kita sebut dari tadi ini. Okey, Mekah berada di sini murid-murid. Lebih kurang ya. Jadi, kalau pada musim panas mereka ke Syam, Syam tu di kawasan sebelah utara ni, dan pada musim sejuk mereka ke Yaman. Yaman di bahagian selatan. Dan orang-orang ini, orang-orang Quraisy ini, mereka dapat melakukan perjalanan tersebut dengan aman tanpa gangguan dan halangan. Tetapi malangnya murid-murid, semua nikmat yang mereka nikmati iaitu kemuliaan, keamanan dan kekayaan, tak pernah lapar juga, mereka adalah orang-orang yang dihormati. Semua ini membuat mereka menjadi sombong dan zalim.
Mereka tidak mahu beriman kepada Allah, mereka tidak mahu mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa pun yang beriman kepada Nabi dan Allah, maka mereka akan melakukan tindakan kekejaman. Jadi surah Quraisy ini diturunkan sebagai teguran kepada mereka. Siapa? Iaitu sebahagian orang-orang Quraisy agar mereka mengesakan Allah. Mengesakan Allah bermakna menyatakan Allah itu satu dan tidak menyembah kepada berhala. Dan supaya mereka tunduk patuh menghambakan diri hanya kepadanya. Nya ni siapa murid-murid? Nya di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah ini ialah yang pertama, kita hendaklah mensyukuri nikmat Allah. Semua nikmat Allah. Kesenangan hidup, keamanan, keselamatan, kesihatan, kekayaan, semuanya yang berupa kesenangan yang Allah kurniakan kepada kita, mestilah kita syukuri. Yang kedua, rasa syukur hendaklah dibuktikan dengan cara yang pertama, kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kita tidak bersikap sombong dan zalim. Macam mana bersikap sombong? Bersikap sombong ialah kita menolak kebenaran, kita menolak ilmu yang membawa kita ke syurga. Itu kita tak mahu, bermakna kita telah bersikap sombong. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap dan berdoa agar kita dapat menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.